tu. Nah, Islam nama bagi agama tu dia panggil min tasmiyatil juz'i, daripada min tasmiyatil kulli bil juz'i. Itu. Dipernamakan keseluruhan komponen agama dengan juzuk daripada agama. Mana? Rukun agama tu 3. Iman, Islam, ihsan. Nah, itu ni. Tapi tak ada kata awak agama apa? Saya agama iman. Tak ada, tak ada. Awak agama apa? Saya agama ihsan. Tak ada, tak ada. Yang adanya agama Islam. Jadi Allah Ta'ala sebut inna dina indallahi Islam. Artinya komponen agama tadi, rukun agama, rukun agama, sendi agama tu 3. Iman, Islam, ihsan. Lalu diambil Islam. Nama Islam tu juzuk daripada 3 rukun. Nah, diambil juzuk ni nama bagi sekalian. Kenapa tak ambil nama agama iman? Parti iman se-Malaysia siap. Kalau parti iman se-Malaysia kena cek habis hati tu. Nah. Jadi susah ni, susah. Nah, kalau parti lah, iman, kalau iman, agama iman ni. Jadi semuanya susah. Apa susah? Nak beli ayam susah. Nak soal sebab dulu. Nah. Nama kedai ayam Abdullah. Abdullah tak Abdullah. Beriman dengan Allah macam mana? Allah ada macam mana? Allah jaga macam mana? Allah kekal. Allah menasar macam mana? Oh, lambat beratur beli ayam. Kena siasat sifat 20 dulu kata ni. Sebab iman. Sebab itulah syarat-syarat dalam ibadat tu, syarat sahnya ialah Islam. Bukan iman, bukan. Islam mana? Inqiyaduz zahir, terima oleh zahir seorang. Taba'al li abawaihi, atau mengikut salah seorang daripada dua ibu bapa. Artinya bapa atau mak masuk Islam, anak belum balik, auto bukan manual, auto Islam. Auto Islam. Anak belum balik. Anak hak telah balik tak boleh. Zaman Nabi tu ada seorang sahabat nama Hassin Al-Khazraji. Anak dia telah balik. Dulunya dia tinggal di perkampungan Badui. Kemudian bila besar pulang, Islam tu sudah masuk ke Yathrib, jadi Madinatul Munawwarah. Kemudiannya Hassin Al-Khazraji ni paksa anak dia masuk Islam. Maka turun ayat Quran, la ikraha fiddin, tidak boleh paksa di dalam agama. Artinya tidak boleh paksa orang kafir asli, orang kafir asal, serta dia tuan akhir balik untuk masuk Islam. Tak boleh. Dia kena mengucap sendiri. Tapi kalau belum balik, auto tu. Bukan salah seorang, bukan mesti dua orang, salah seorang, auto Islam. Itu. Inqiyaduz zahir, terima oleh zahir seorang. Mana? Boh pia. Ada orang panggil ada syiar. Syiar Islam. Ya, Islam. Nama apa weh? Abdullah. Ya, Islam itu. Nama Zaid. Islam. Cukup. Tak payah kita cek ya ke ni? Mana? Main tengok IC. Aku terang ucap sekali ni. Oi, berat aku tu. Panjang kira-kira. Islam tu gitu ya. Inqiyaduz zahir, terima zahir seorang. Au bin nutqi syahadatain, dengan mengucap 25 syahadat. Cukup. Islam tu. Tu Islam. Senang Islam tu. Sebab tu Islam tu mudah. Islam memang Islam tu mudah. Iman tu payah. Islam tu memang mudah. Iman tu payah. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang Arab dulu bila masuk Islam, mereka kata kami ni orang beriman. Qul, kata Nabi Muhammad SAW, lam tu'minu, kalian belum mukmin, walakin qulu aslamna, kalian baru muslim. Jadi Islam tu mudahlah. Jadi sebab tu Allah Ta'ala pernamakan agama ni dengan agama Islam. Tidak agama iman, agama Islam. Tetapi iman dan Islam tu apabila disebut berasingan, maknanya sama. Wahai orang Islam, artinya wahai orang yang telah beriman. Itu maksud. Tapi kalau sebut begini, pada menyatakan Islam dan iman bermakna makna lain-lain. Iman makna lain, Islam makna lain. Karena Islam dan iman tu dia panggil iza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Itu.
Iza jatama'a, bila himpun sekali, mana? Pada menyatakan Islam dan iman, iftaraq. Maknanya maknanya lain-lain lah. Makna lain-lain. Iman makna lain, Islam makna lain. Wa iza iftaraqa, tapi apabila bersebut asing-asing. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, artinya ya ayyuhallazina aslamu, hai orang Islam. Sebab ini. Ini orang liberal. Nah, orang pluralisme agama itu dia sebut innamal mu'minuna ikhwah. Allah tak sebut innamal muslimuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Dia tak sebut innamal muslimuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang muslim itu bersaudara. Tidak ada dalam Quran gitu. Jadi poin yang diambil oleh kelompok pluralisme agama, liberalisme agama, apa? Beriman tu dia kata percaya dengan Tuhan. Umat beriman. Hindu ada percaya Tuhan, percaya. Beriman. Ni. Buddha beriman. Nah, orang panggil umat bertuhan. Islam ada Tuhan. Beriman. Hindu, Buddha, Kristian, Katolik, Yahudi, umat yang bertuhan. Ada Tuhan. Jadi ini beriman ni. Innamal mu'minu artinya hanya umat yang beriman, yang bertuhan. Muslim ke dia, Hindu ke dia, Buddha ke dia, ikhwah, adik-beradik, saudara. Ada tu. Itu fahaman pluralisme agama, liberalisme agama. Sesat lagi menyesatkan. Artinya innamal mu'minu, ya hanya orang Islam juga. Islam. Kenapa dia sebut mukmin saja? Maka Muslim automatik. Kerana apabila sebut satu, maknanya sama. Tapi kalau sebut lain-lain, mana Islam, iman, makna kalau sebut satu, maknanya sekali. Wahai orang beriman, wahai orang Islam, gitu. Kalau sebut asing-asing, wahai orang Islam dan wahai orang beriman, macam mana jadi gitu? Kalau sebut sekali, wahai orang Islam, artinya wahai orang beriman. Tapi kalau sebut wahai orang Islam, dan wahai orang Islam, wahai orang iman, makna lain-lain. Gitu, makna lain-lain. Makna lain-lain, itu maksud itu. Kalau sebut sekali ini, makna lain-lain. Artinya Islam sini bukan hanya nama bagi agama, tapi rukun Islam. Gitu. Dan iman artinya rukun iman. Itu maksud itu. Kenapa? Kerana dia sebut lain-lain ni. Kalau kata pada menyatakan Islam, maka itu juga pada menyatakan iman. Itu maksud itu. Tapi kalau pada menyatakan Islam dan iman, bermakna nak cerita rukun Islam lain, rukun iman lain. Gitu. Makna Islam lain, makna iman lain. Gitu. Itu maksud itu. Yang dinamakan dia ini risalah, paku iman dan simpulan iman. Habis itu tu, nak atas itu deh. Paku iman, paku kepercayaan. Kinanya kata kejap. Bila paku rapat jik tu lah, tak nak cokeh dah. Kalau paku tak rapat, cokeh boleh lagi tu. Cokeh boleh lagi. Tak nak paku rapat, tak boleh buka lah. Dan simpulan iman, mana? Kepercayaan kita tu ditambah, disimpul. Itu maksud. Jadi penting ke? Penting tu, penting. Ini apa nama ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu ajar kepada sahabat tu iman dulu, baru Quran. Jadi kita tu kadang-kadang ajar Quran dulu, Iqra dulu, alif bata dulu dah ni. Salah format tu, salah silibus. Nabi tu ajar iman dulu. Adalah hadis tu kan? Apa nama apa? Adik sahabat Jundab dah. Nama Jundab bin Abdullah. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu fityanu hazawirah. Kami tu pernah hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal ketika tu kami ni pemuda-pemuda yang hampir-hampir nak balik. Fata'allamnal imana qabla an nata'allamal Quran. Maka Nabi mengajarkan kami iman sebelum kami itu belajar diajarkan Quran. Kemudian baru diajarkan Quran
Setelah diajarkan iman, baru diajarkan Quran. Fazdadna bihi imana. Maka bertambah-tambahlah dengan Quran tadi itu akan keimanan kami. Artinya iman dulu baru Quran. Itu maksud itu. Habis. Dan tiada sah Islam melainkan serta dengan iman. Dan tiada sah Islam melainkan serta dengan iman. Iman mana ni? Iman ijmali. Iman ada dua. Iman ijmaliyun wa imanun tafsiliyun. Iman secara ijmali, pertamanya. Kemudian iman secara tafsili. Mana ada dalil-dalil? Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang yang telah percaya, percayalah olehmu dengan Allah dan Rasul. Percaya dah, suruh percaya pula bang. Apa tahsilul hasil? Bukan. Orang panggil takmilul kamil, melengkap, menyempurna. Apa tu? Yang ni iman yang pertama tu iman ijmali. Acang nak masuk Islam, kita kena ajar dah dia. Bagi tahu dah ke dia. Tuhan kita satu zat yang namanya Allah, tidak sama seperti kita. Ada dia, tidak sama seperti kita. Cukup dah. Yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Tiap-tiap sifat yang menunjukkan zat dia sempurna, sifat dia. Berapa-berapa tu tak cerita lagi. Lama duk bahas wujud kidai baka amrun iktibari ta'luq qubdah ta'luq tanjiz hadis dulu. Mati ya tak masuk Islam ya. Ni. Tak payah bahas lagi tu. Ringkas tu ya. Ringkas tu. Kemudian ajar mengucap. Jadi artinya ya ada iman tu. Iman ijmali. Oh, tu Tuhan saya. Okey, ajar mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan yang sebenar. Tuhan yang dusta tu ada, Tuhan yang sebenar tu tak ada. Tuhan dusta tu ada dah ni. Berhala, toko, dewa-dewa, gentayangan ke apa tu. Tu diada-adakan. Ada. Tuhan sebenar selain pada Allah tidak ada. Yang ni hanya Allah Taala saja Tuhan yang sebenar yang ada. Jadi ketika mana nafi tu sudah ada isbat. Ketika mana la ilaha tu isbat dah. Jangan nafi sungguh dengan Allah ada. La ilaha tak ada Tuhan sebenar. Tak ada langsung. Tak ada. Allah pun tak ada ke? Illallah. Baru ada Allah. Jadi kafir sementara Islam pula. Jadi di nafi tu sudah mengandungi isbat sebenarnya. Melainkan mana ni? Dan tiada sah Islam melainkan serta dengan iman. Yang iman ijmali. Dan tiada sah, yakni tiada sah iman lah tu. Barangkalinya ni. Dan tiada sah iman melainkan dengan i'tiqad yang jazim. Artinya dengan simpulan yang putus. I'tiqad yang jazim maknanya i'tiqad yang putus. Kenapa? Kalau i'tiqad tidak jazim, maka ternafi erti ma'rifah. Ma'rifah tu apa? I'tiqadul jazim mutabiqul haqqi nasyi'atun 'anid dalili. Ni. Itu kan? Itu dipanggil ma'rifah. Dikatakan kenal-kenal tu simpulan yang putus, kinayah daripada yakin. Apa yang kita simpul tadi tu, mu'taqadat kita tu muafakat dengan yang sebenar. Itu mana? Muafakat dengan yang sebenar. Allah Rasul nak begitu dah. Kemudian nasyi'atun 'anid dalili, hasil terbit daripada dalil. Supaya kita tu terkeluar daripada taklid. Kalau begitu baru ma'rifah. Kalau tidak begitu nakirah. Itu baru ma'rifah. Itu dipanggil ma'rifah tu. Artinya kalau seorang tu i'tiqad tidak jazim, mana? Tidak yakin. Syak, zan, waham. Mana syak? Idrakut tarafain fil qalbi minas sawa. Mendapat dua tepi dalam hati itu daripada bersamaan keduanya. Itu 50-50 kita kata. Maka tidak dikatakan ma'rifah, tidak dikatakan iman, tidak dikatakan tadilah Islam dan sebagainya. Atau zan idrakut tarafain fil qalbi anir rajihi, mendapat dua tepi dalam hati yang salah satunya jadi kuat, sama ada kuat sebelah nafi atau isbat. Itu pun tidak orang panggil makrifah atau waham, marjuh. Mana kalau
rajih sebelah nafi, rajih sebelah isbat, artinya zon sebelah isbat, marjuh sebelah nafi, itu waham sebelah nafi itu. Nah, itu. Nah, baik. Jangan jadi daun pisang kering. Oh, sudah apa lah tu. Daun pisang kering mana pula? Nah, jangan jadi seperti daun pisang kering. Itu tasbih balik itu barangkalinya. Sebab tidak ada tu tasbih. Jangan jadi daun pisang kering. Mungkin dia kata ke daun pisang kering, jangan jadi daun pisang kering. Gitu. Mana jangan jadi oleh kamu seperti daun pisang yang kering. Kenapa? Daun pisang kering ni ada apa masalah? Daun pisang kering ni apa? Tak gunalah. Layu lah barangkalinya dah ni. Barangkali itu. Baik, habis itu. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Ini maksud ni. Dan wajib artinya wajib syarak. Wajib syarak tu artinya talabul fi'li talaban jaziman. Tutup buat dengan sebagai tuntut yang putus. Putus kena buat. Itu mana wajib syarak. Artinya yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Dijanji pahala kalau kita buat dengan ikhlas, dijanji dosa, neraka, seksa, iqab. Kalau kita tidak mengerjakannya. Ikhlas tak cara. Balik tinggal tak cara, ikhlas tak. Saya ikhlas tak semayang ini ustaz. Dia dapat balasan baik ikhlas tu. Ikhlas tu tak dapat tu. Dan wajib. Itunya wajib syarak ni. Mana dalil? Atas. Itu isyarat kata bahasanya wajib ni wajib syarak. Apa? Hukum taklif. Apa hukum taklif? Hukum yang ada padanya itu keberatan. Ma fihi kulfatun. Hukum yang ada padanya itu keberatan, berat. Kerana itu isyarat dengan atas. Berat, beban. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Artinya isyarat kepada fardu aini, tiap-tiap mukallaf. Karena kalau tak ada tiap-tiap tu barangkalinya fardu kifayah. Dan wajib atas mukallaf. Tiap-tiap ke? Tak kira mukallaf. Kalau ada beres iza qamal baqi saqat iza qamal ba'du saqata anil baqi. Ni. Kalau dah ada orang buat dah sebahagian, tak payahlah orang lain. Ini boleh jadi gitu. Maka awak mari tiap-tiap. Itu isyarat nak takkid kata ni fardu ain. Tak lepas. Maksudnya kalau orang tu tak erti, tak lepas. Walaupun dia hantar anak yang main ngaji. Dia hantar anak dia mari ngaji di surau. Ada tu ni, 420. Awal, ngaji sungguh dah. Abah nak pergi minum kopi. Abahnya tahu tak wujud kita bakar. Tak erti. Maka tak lepas tu. Tak lepas. Anak dia lepas. Anak dia mengaji. Dia tak lepas. Kenapa? Ini fardu ain ni. Fardu ain. Karena ilmu tu kan ada fardu ain, fardu kifayah. Fardu kifayah ada dua. Diniyah, ukhrawiyah. Fardu kifayah, dunyawiyah. Ada dua. Dulu semua tu di pondok dulu. Belum jajah mari. Ni tak ada lagi sekolah marah, sains ke apa, kebangsaan tak kebangsaan mana ada. Sekolah ni baru ni. Dulu orang Melayu dulu mengaji mana? Pondok Pondok ajar mek, fizik, kimia, biologi. Ya sungguh. Tak percaya mari pondok saya tunjuk kitab biologi. Kitab turah. Kulit kuning, bahasa Arab, biologi. Percaya tak? Iya memang ada sungguh. Artinya pondok dulu mengaji gitu. Orang nak mengaji lah dulu. Sekarang bila penjajah mari, dia pecah. Orang kita pun percaya tu. Tutup kita pun percaya. Kalau ngaji sekolah kebangsaan, sekolah marah kata, itu ngaji dunia tu. Ada sekular tu, sengkola dia panggil. Sengkola, ngaji sekular tu. Tak betul tu. Ngaji medik, farmasi, ngaji agama, fardu kifayah, dunyawiyah. Artinya orang yang mengaji tu kena niat. Saya mengaji kerana fardu kifayah atas saya, supaya nanti bermanfaat untuk orang Islam dan kepada manusia umumnya. Itu barulah dapat pahala mengaji medik, farmasi, apa lagi engineering, jurukubahan. Mau businessman. Gitu. Kena ayat gitu. Ngaji dunia tu. Ngaji dunia memang lah ngaji dunia. Tak akan nak mengaji di planet Namek mana. Kena imarah dunia ni kita manusia.
Ni fardu ain ni atas tiap-tiap mukallaf. Tapi fardu kifayah tu tak boleh kita tidak boleh orang menuntut fardu kifayah dengan meninggalkan fardu ain. Tak boleh. Artinya kalau orang tu tuntut fardu kifayah, fardu ain tidak menuntut, haram. Hukum duduk dalam dosa. Ngaji fardu kifayah, fardu ain tak mengaji. Tauhid tinggal, fiqh tinggal, tasawuf tinggal, berdosa tu. Jadi orang ambil medik pun kena mengaji tauhid. Orang mengaji farmasi pun kena mengaji fiqh, kena mengaji tasawuf yang hak dia fardu ainnya. Dia kan tiap ilmu tu dia ada hak. Hak orang panggil fardu ain, tauhid ada fardu ain, ada fardu kifayah. Yang masuk kepada rawami ilmu kalam itu fardu kifayah dah. Masuk duk bahas ta'alluq itu fardu kifayah dah tu. Tapi fardu ain wajib. Sebab tu fardu ainnya tak boleh. Oh saya tak minat, tak boleh itu. Macam mek fizik kimia bio, oh saya tak minat, tak apa. Nahu sara, oh saya tak minat, tak apa tu. Ma'ani bayang badak mantik istiqaq wada usul fiqh qawaid fiqhiyah, tak apa saya tak minat, tak apa tu. Tapi tauhid fiqh tasawuf yang hak fardu ain tak boleh itu. Saya tak minat, minat kepala tahimu dengan jelaka. Mana boleh tak minat kan ni, bukan bagi minat tak minat, fardu ain. Macam sembahyang Zuhur dia. Oh saya tak minat lah Zuhur, tapi asar saya minat. Mana boleh gitu. Zuhur, asar, maghrib, 5 waktu tu wajib. Tu. Minat tak minat kena buat. Malah kau rajin kena buat. Itu maksud fardu ain tu gitu. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Tiap mukallaf tu ada ayat ni. Tiap mukallaf tu manusia jin, laki-laki perempuan, merdeka sahaya hamba. Hamba tak ada lah sekarang. Bibit-bibit di rumah kita semua tu merdeka laka tu. Akil balik, berakal, tidak gila, tidak bengang, tidak mabuk, lagi pula balik sampai umur dengan alamat atau dengan umur sendiri. Dengan alamat keluar air mani sama ada laki-laki perempuan. Dengan darah haid bagi perempuan saja yang mana umurnya 9 tahun kamariah takriban, dan keluar darah yang boleh diukurkan haid mana 24 jam qadarnya, sehari semalam masanya, tidak lampau 15 hari 15 malam, maka perempuan tu balik. Atau tak keluar laka, maka baliknya dengan umur 15 tahun kamariah tahdidan, pasti dah mimpi ke tak mimpi, keluar mani ke tak keluar mani, keluar darah haid ke tak, bila dah genap umur 15 tahun kamariah tahdidan, genap cukup, balik. Artinya kalau ada orang umur 40 tak semayang, tengok mana pak cik tak semayang, umur 40 dah tak semayang, pak cik tak mimpi keluar mani lagi. Atau pun tak balik kepala otak dia pak cik. Bukan setakat tak munil, bukan setakat tu nak mampu nak kat mati dia tu. Tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap mukallaf. Artinya kita semua mukallaf ni. Mukallaf. Bukan mukallaf nama orang ni, nama Muhammad mukallaf ada sini. Mukallaf ni kita semua yang diberati dengan hukum taklifi syara'. Mana? Wujub, hurmah, karahah. Bagi jawaz itu. Wujub. Wujub. Apa lagi? Mandu. Hurmah. Itu 5 tu. Kalau bahasa kita senang lah, wajib, sunat, makruh, haram, itu senang. Itu. Baik. Wajib apa tu atas tiap-tiap mukallaf? Akan wajib. Tu maf'ul mutlak bagi wajib tadi. Wajib tu kata akan wajib usuli. Yang ni wajib tu akan wajib yang dibangsa pada usul teras. Itu deh. Betul tak? Wajib apa tu mula-mulanya? Masuk agama Islam. Wajib dulu masuk Islam. Masuk Islam tu wajib. Wajib tapi apa tu? Allah suruh tapi tidak Allah Ta'ala kehendak. Semuanya Islam. Tidak gitu. Ini jalanan kita ahli sunnah jamaah tu, amar dan iradah tu beza. Tidak talazum. Tidak lazim Tuhan suruh pasti Tuhan kehendak. Tidak gitu. Berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah tu kalau Tuhan suruh pasti kehendak. Kita dah Tuhan suruh tak semesti Tuhan kehendak. Tuhan suruh Firaun, Namrud, Qarun, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf tu Islam suruh, tapi Tuhan tak kehendak. Artinya Tuhan tak tentu mereka tu Muslim. Bila tak tentu? Azali lagi. Azali lagi.
Jadi bukan kata Firaun nanti mati dia tu baru Tuhan baru tahu. Kafir lah Firaun. Tak ada arah. Kita usaha dah. Bukan gitu. Bodoh nah Tuhan kalau gitu. Artinya Tuhan tak tahu Firaun ni bakal mati kafir. Nah, Tuhan tahu kafirnya Firaun ni azali lagi. Nah, tu dah dua Tuhan tentu itu. Nah, kerana kudrat iradat tu kan muafakat dua tu kan. Allah Ta'ala tidak buat melainkan apa yang dia tentu. Dia buat apa yang dia tentu. Dia tak buat apa yang dia tidak tentu. Gapo dia tentu, dia buat. Baik buruk tak secara. Itu. Jadi suruh orang masuk Islam, ajak orang masuk Islam itu tugas. Tapi paksa tak boleh. Nah, merasai diri kita ni seolah-olah seperti Tuhan menjaganya Islam ni, tak boleh kak? Nah, Allah kalau tak ada saya macam mana lah Islam ni? Ada orang lah. Ada orang salah gitu ni. Ada orang salah gitu. Macam manalah kalau tak ada saya berdakwah gini ni Islam ni macam mana? Loh. Ingat Islam ni hok pok dia kali. Nah, pusaka pok dia kali. Islam ni Allah Taala jaga direct. Nah, yuridunal yutfi'u nurallahi bi afwahihim. Betul? Wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Nah ini artinya walaupun orang kafir itu bagaimana cara nak hancurkan Islam, jangan bimbang. Allah sudah jaga Islam. Arti Islam ya'lu wa la yu'la alaih itu bukan Islam lagi akan tinggi. Nah, bukan. Islam selama-lamanya tinggi. Gitu. Islam ya'lu artinya Islam selama-lamanya tinggi. Nah, yang tak tinggi itu siapa? Kita umat Islam tu tak tinggi. Islam tu tak lama dah tinggi gitu. Baik. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf yang Islam, sudah masuk Islam wajib apa pula? Tadi hak kafir wajib masuk Islam. Tapi wajib betul tidak boleh atas jalan ikrah. Nah, tak boleh masuk Islam tidak aku sembelih, aku tembak, aku bong, tak boleh itu. Tak boleh. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Kalau Allah Ta'ala kehendak, pasti mudah bagi Allah untuk buat semua mukmin. Jadi semua mukmin tak? Tak. Artinya Allah Ta'ala kehendak tak? Tak. Itu. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Apa patut engkau Nabi Muhammad mengikrah, memaksa, menyakiti supaya manusia itu semua jadi orang mukmin? Artinya istifham bermakna ingkari. Tak patut. Nah, tak patut. Baik. Tapi setelah dia jadi Islam, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf yang Islam. Artinya tadi mukallaf tu umum. Mukallaf tu umum. Mana? Islam kata Islam pada asalnya khitab Allah Ta'ala tu kena tak pada orang kafir? Kena tu. Orang kafir tu sebenarnya kira-kiranya dipaksa mereka sembahyang. Kira-kira hukum sebenar. Dipaksa mereka puasa. Tapi tidak boleh dipaksa kerana mereka tidak mengucap dengan syahadat. Lepas tu free hidup gitu. Sedaklah jadi orang kafir. Tak. Mereka akan diberati dengan iqab akhirat. Jadi orang kafir itu bukan hanya diazab dalam neraka kerana kafir dia saja, tidak. Semua. Kafir dia diazab. Tinggal semayang diazab. Buka aurat diazab. Tak puasa bulan Ramadan diazab. Itu. Jadi sebab tu orang yang faham sungguh kan, ulama ni dia melihat manusia tu bi'ainir rahmat, dengan mata kasih. Mana? Dia tengok orang kafir tu sia. Sebab dia tahu nanti dibakar dalam api neraka tu bukan hanya kafir dia saja. Kalau bakar dengan kafir saja sedaklah. So ya, kafir ke kafir. Dah, semua. Apa tidak boleh dipaksa atas mereka di dunia. Nak paksa acang semaya tak boleh kerana dia kafir. Nah, tak wajib tu tak wajib nisbah tuntut di dunia. Tapi wajib nisbah iqab di akhir akhirat. Itu gitu. Nah, itu kafir. Kafir asli tu, kafir asli. Kalau kafir murtad tu wajib semaya tapi tak sah. Wajib puasa tapi tak sah. Nah, maka wajib dia kena dia kena ngucap dulu. Itu gitu. Baik. Kemudian setelah Islam dan wajib atas tiap-tiap mukallaf yang Islam ni pula. Wajib apa? Wajib akan sebagai wajib usuli. Wajib akan sebagai wajib yang paling humbi sekali, yang dibangsa pada humbi sekali itu tetap di dalam agama Islam.
Istiqamah pula. Nak istiqamah. Fastaqim kata dia. Fastaqim kama umirta kata dia. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Setelah orang itu beriman kepada Allah, wajib pula dia kena istiqamah. Itu maknanya. Tetap dalam agama Islam. Bagaimana nak tetap dalam agama Islam? Ni nak taswir pada kata tetap. Dengan sekira-kira memelihara akan Islam. Tu memelihara akan Islam tadi tu, daripada segala perkara yang jadi binasanya Islam, kena jaga pula. Pas lagu mana nak jaga kalau tak tahu nak kita nak jaga mana kata ada beruk situ kalau tak tahu. Tak terjaga, lepuk gitu, cabut habis. Kalau kita tahu, kita langgar tak beruk. Dah. Nah. Jadi sebab apa langgar beruk? Sebab tak tahu beruk nak nitah. Nak cerita sininya tahu tak tahu tu. Nah. Jadi lagu mana kita nak jaga perkara yang jadi binasanya Islam kalau kita tak tahu perkara tersebut? Boleh jaga? Tak boleh. Jadi nak jaga perkara yang supaya tidak binasa Islam kita tu, perkara yang menjadi binasa Islam tu kita kena tahu. Gitu. Apa yang menjadi binasa Islam? Cakap lagu ni, buat lagu ni, iktikad begini. Boleh membinasa dah Islam kita. Itu. Artinya ilmu tu aula. Nombor satu sekali ilmu. Baik. Dan maksud wajib atas tiap-tiap mukallaf itu. Ini nak menerang pula. Apa maksud? Yang dikatakan wajib atas tiap-tiap mukallaf tu apa yang dikehendak oleh musannif ni? Ialah tu deh. Ialah tu rasanya ya aja gitu. Ialah tu. Ia rapat selalu tu dalam dengan alif pada ia tu. Ialah wajib syar'iyyun, wajib yang dibangsa pada syarak. Mana wajib ada 3. Wajib akal, wajib syarak, wajib adat. Kerana hukum tu ada 3. Hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Jadi tu penting tu. Kena tahu tu. Hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Sebab antara yang menyebabkan orang tu boleh jadi fasik mubtadi', ia tak boleh beza antara hukum akal dengan hukum adat. Tak boleh beza tu. Tak boleh beza hukum akal, hukum adat. Contoh, ada ustaz bulan Rejab ceramah Isra Mi'raj penuh dengan keyakinan. Tuan, puan. Peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang mustahil pada akal manusia. Lepas fardu ain tak ustaz? Tak lepas fardu ain tu. Isra Mi'raj mustahil pada akal manusia mana? Manusia Abu Lahab, Abu Jahal, ya mustahil. Manusia supaya Abu Bakar As-Siddiq, harus lebih pada tu percaya lagi. Jadi ada ustaz tak lepas fardu ain. Mustahil ada ibahang mustahil akal. Jadi kalau ada ustaz mengajar Isra Mi'raj nanti lagu tu, nanya lalu. Akal apa tu ustaz? Akal apa tu? Kalau akal Abu Bakar As-Siddiq harus lebih pada tu percaya lagi. Sebab itu bukan perkara mencari akal, tidak logik pada akal. Isra Mi'raj tu mencari ada amrun khariqun lil adati, bukan amrun. Ada ulama sebut mukjizat atau irhas atau amrun khariqun lil akli, perkara yang menyebabkan kepala otakmu pecah. Akalmu gila tu fikir. Tak ada. Stabil akalnya. Beres ya. Makan nasi satu kontena, lapar lagi. Beres, terima. Sebab apa? Yang bagi kenyang bukan nasi. Allah. Ni anak tu. Jadi dia nak menerima kita wajib tu di sini wajib syar'iyyun. Wajib yang dibangsa pada syarak. Bukan wajib akal. Kalau Mu'tazilah wajib akal. Sebab apa? Sebab Mu'tazilah dia bina di atas at-tahsinul aqliyyu. Keelokan tu dibangsa pada akal. Keelokan tu dibangsa pada akal. Kalau gitu mengenal Allah ni di sisi Mu'tazilah wajib akal, bukan wajib syarak. Wajib akal. Kalau orang tu tidak gila, walaupun Rasulullah tidak diutuskan, tetap dia wajib mengenal Allah. Kalau tak kenal Allah, dosa dia. Mati kafir dia, gitu kan. Dia azab dia akhirat kelak. Kayak kita tak kan?
Kalau Rasul tak ada, dah Nah, ahlul fatrah dia. Nah, hatta nab'atha rasulah dalam Quran sebut sehingga kami bangkit pada kaum tersebut tu Rasul. Kalau kami tak bangkit artinya free hidup. Kerana kita tu tak boleh mengenal Allah melainkan dengan wasitah Rasul, dengan wasilah Rasul. Gitu. Mu'tazilah tak? Akal mampu mengenal Allah. Kenapa? Keelokan tu dibangsa pada akal. Allah Ta'ala bagi akal, kita sendiri boleh fikir Allah, Tuhan kita tu macam mana sifatnya dan sebagainya. Patut apa guna Allah Ta'ala utuh Rasul? Allah utuh Rasul itu untuk lebih baik kepada hamba. Kerana Mu'tazilah ni dia ada usulul khams, usul yang 5. Salah satunya ialah solah dan aslah. Solah dan aslah mana? Tuhan wajib buat baik pada hamba, dan Tuhan wajib buat yang terlebih baik pada hamba. Jadi Tuhan buat akal pada hamba tu baik, kemudian Tuhan utuh pula Rasul terlebih baik, aslah. Itu tu Mu'tazilah tu bengong Mu'tazilah ni. Jadi Tuhan tu wajib atau apa? Seolah Tuhan tu stres Tuhan kalau tak buat itu. Tuhan tu stres di sisi Mu'tazilah. Nah, seolah-olahnya manusia tu boleh hugut Tuhan. Tuhan mengena bagi akal, mengena bagi Rasul. Tuhan kata, kalau tak bagi macam mana? Nah, kami tak nak sembah, kami tak nak semayang, kami tak nak taat. Jangan gitu. Ni. Tak apa. Aku bagi. Jadi Tuhan tu macam kerajaan Malaysia. Nah, buat apa-apa tu meraih maslahat, ada muslihat, meraih maslahat. Ada muslihat, meraih maslahat. Nah, kami tak nak undi dah. Jangan gini lah. Undi lah. Undi buat sekolah. Okey. Undi dah. Itu kerajaan Malaysia tu. Tekanan perasaan. Kerajaan tu. Tuhan aku tu berat Tuhan. Berat Tuhan. Buat Tuhan. Kalau tidak siap Okey. Tekanan Tuhan. Stres Tuhan. Baik. Jadi kita ahli sunnah dah. Nah, Tuhan harus saja, jaiz. Nah, dia nak buat jahat kepada makhluk, tu jahat tu di sisi kata kita lah, iktibar terbit daripada Tuhan semua baiklah ke. Nah, Tuhan je harus bagi Tuhan. Dia harus ambil hamba dia hak taat buh dalam neraka, ambil hamba dia buh maksiat buh dalam syurga, harus bagi Tuhan. Tak ada tekanan apa tu. Itu sekira-kira akal. Perlu diiktibar wajib aridi. Nah, Quran mari lagi perlu lagi tu. Baik. Jadi sini ni iktiraf Mu'tazilah ni. Karena Mu'tazilah wajib situ wajib akal. Wajib kena Allah tu wajib akal, bukan wajib syarak. Dan bermula makna mukallaf tu pula. Kau dia makna mukallaf. Ya terang pula tu. Dan bermula makna mukallaf itu orang yang diberati atasnya atas orang dengan hukum syarak. Tu artinya diberat. Tapi berat ni berat maknawi lah, bukan berat hissi. Kalau berat hissi kita duduk dalam patak bumi ke berapa ni? Nanti ni berat. Tak ada berat relax. Tengok orang tak semaya ada berat tak? Relax. Perut pucik santai malam duduk sokok daun kedai kopi. Semaya? Maya buat berapa? Bukan duk kaya pun. Relax. Tak ada berat-berat apa. Berat ni berat maknawi. Berat tu akhirat tu baru ternampak, terasa, dibalas. Itu. Di dunia tak ada berat apa. Tapi hukum tu berat sebenarnya. Tu mana gitu. Diberati atasnya atas orang dengan hukum syarak. Diberati dengan hukum syarak tu pada mengerjakan yang disuruhnya syarak. Syarak kembali marji' domain tu syarak, tapi syarak dengan mana syarak, mana tukar yang buat undang-undang. Diberat dengan hukum syarak, yang ni syarak pada mengerjakan yang disuruhnya syarak, yang ni syarak. Tuhan suruh ke? Syarak hakiki tu Allah lah. Syarak majazi tu Nabi Muhammad SAW. Tuhan suruh berapa? Suruh tu pula ada putus, ada tak putus. Hak putus wajib. Hak tak putus itu sunnah. Gitu. Apa nama ni? Yang tegah dan meninggalkan yang ditegah
Yang ditegahnya syarak, iaitu syarat. Tegah pun sama tak? Tegah putus, tegah tak putus. Mana? Tegah putus, hormah atau haram. Nah, tegah tak putus, makruh atau karahah. Nanti ni. Tu. Jadi kalau kira-kiranya hukum syarak tu pak tu berat tu. Dia sebut hukum syarak 5 nanti ni. Tapi pak tu hak berat tu. Nah, berat. Makna wajib suruh buat dengan putus. Sunat suruh buat, kena buat tapi tak putus. Jadi sunat tu bukan buat tak apa bukan. Sebab ada itu orang PhD hadis kata, sunat ni buat tak apa, ya bengong. Kalau sunat tu buat tak apa tu makan nasi bukan sunat. Kata ni, nak makan nasi makan. Tak sah ikutmu. Moga haru. Tu, buat tak apa tu haru. Sunat tu bukan buat tak apa, kena buat. Kalau tak buat, kalau tak buat ikutmu lah. Nanti ni, jangan hina sudahlah. Nah. Tu semaya duha, apa hukum? Sunat, kena buat. Lepas tu tak buat, tak buat, tak pun aku malas, pahala banyak dah. Ni tak apa tu. Ni jangan sunat jah, jangan jah. Jangan jah tu takir tu, menghina tu jah. Kena tu tahajud sunat nah, tarawih sunat nah. Lepas tu tak buat. Aku tak sekira malah. Tu tak apa tu, tak menghina tu, tak berdosa tu ni. Jangan hina. Baik. Dan mana ni? Dan iaitu mana? Mukallaf tu. Betul lah. Dan iaitu mukallaf tu pula dengan 5 syarat. Artinya kalau tak ada syarat ni tak dikatakan mukallaf. Itulah. Betul dah. Kerana syarat-syarat tu qabla al-masyru'. Nah, asyartu qabla al-masyru'. Pertamanya, ini pada kata 5 syarat. Pertama daripada 5 syarat, sudah bangkit Rasul kepada itu orang, ayalah. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulah. Betul tak ayat gitu? Ayat Quran gitu tak? Tak ingat ayat Quran ni. Mungkin bukan hafal agak. Wa ma kunna mu'azzibina, dan tidaklah kami mengazabkan mereka itu manusia hatta nab'atha rasulah, sehingga kami bangkit pada mereka itu seorang rasul. Artinya ibu bapa Nabi masuk neraka dah? Tak, moga rasul mana bangkit lagi. Tu. Tapi ada orang kata ibu bapa Nabi dalam neraka sebab hadis abi wa abuka finnar. Nanti ni ada hadis itu dia. Bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Dia tak faham. Bapakku situ bukan Abdullah, bukan Sayyidina Abdullah. Bapak mana? Abu Talib barangkali nanti ni. Abu Talib ya boleh Abu Talib jumhur ulama kata masuk neraka, tapi diringankan, pakai terompah daripada api neraka. Kerana syafaat Rasulullah tak ada 10. Salah satu daripada syafaat 10 tu ialah syafaat Rasulullah untuk orang kafir yang bela Islam, yang bela agama Islam. Nanti ni orang kafir yang bela Islam, syafaat Rasulullah ada untuk dia, tapi bukan keluar daripada api neraka dah. Kalau gutung dia ni dah lah tak semaya berapa dia ni, sedap-sedap dia. Nah syafaat Rasulullah untuk orang kafir yang bela Islam tu takhfif, diringankan azab. Mana? Pakar teropoh daripada api neraka. Tapi kalau mufti Syafi'iyah Mekah Al-Mukarramah Said Zaini Dahlan, dia ada karya kitab tu, Asnal Matalib fi Najati Abi Talib, kalau tak silap. Ada kitab tu? Tak ada. Asnal Matalib kalau tak silap, fi Najati Abi Talib. Dia tu agak tidak sependapat dengan jumhur. Dia kata Abu Talib tu mukmin fil akhirah, walaupun tidak muslim fid dunia, sebab dia tak mengucap dengan syahadah, tapi siring-siring dia panggil, dengung-dengung cakap tu seolah-olah dia beriman Allah tu satu, Muhammad tu rasul, tapi dia tak kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia duk kata gini, kita kata Tuhan dia mau duk sembah juga, bukan duk boleh makan duk cokok hangok gitu ke Kaabah, nak seberak pun tak boleh diri-diri.
Tuhan sungguhnya Allah. Seolah-olahnya mengisbatkan ketuhanan itu Allah, tidak pada berhala. Nah, tak mungkinlah Muhammad tu dusta. Dulu duk kata dia Al-Amin. Takkan sekarang dia dusta pula. Padahal dia tu tak pernah belajar di sekolah mana-mana. Sekolah rendah, sekolah kebangsaan, college university, BA pun tak ada, PhD pun tak ada. Tiba-tiba boleh sebut Qaf, Nun, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sa. Siapa aja. Sebab tu Nabi tu bukan buta huruf. Nabiil ummi, Nabi yang ummi artinya Nabi yang tidak belajar ngaji dengan orang. Nabi yang tidak belajar baca dengan orang. Kalau kata Nabiil ummi, Nabi tak kerti baca. Mana pandai kita pada Nabi, kita pandai baca dah ni. Nabiil ummi itu bukan Nabi tak pandai baca. Pasal apa duk turun? Kaf, Ha, Ya, Ain, Sa. Ada lagi kata Nabi buta huruf. Teruk sangat. Bahasa ke Nabi tu jahat ada. Nabi tak pandai baca, Nabi buta huruf. Paroknya bui ke dia. Nabiil ummi bukan Nabi tak pandai baca dan buta huruf. Nabiil ummi, Nabi ya bahasa mak apa? Ya orang dulu kalau duduk dengan mak tak pergi sekolah. Kalau pergi sekolah orang tak panggil ummi, pergi sekolah tak tepek dengan mak. Tiba-tiba Nabi ni boleh baca. Padahal tak pergi sekolah. Artinya Nabiil ummi, Nabi yang pandai baca, pandai membaca, tidak diajar oleh mana-mana sekolah, mana-mana cikgu, mana-mana manusia. Tak ada sekolah. Jadi betul belah. Tu baru belah. Muhammad ni sekolah tadika tak masuk, pasti tak masuk. Sekolah rendah menengah tak masuk lah ke. College university. Boleh baca. Mukjizat tak? Mukjizat tu. Kalau Nabi tu sekolah tadika pasti sekolah rendah masuk PhD. Atau pelik apa Muhammad. Patut je sedap cakap pun. PhD tu pun. Profesor doktor, Profesor Madia. Jadi tak ada mukjizat tu. Jadi tu mukjizat tu. Tak sekolah mana-mana, tiba-tiba boleh sebut Kaf, Ha, Ya, Ain, Sa. Kalau Nabi buta huruf tak boleh sebut tu. Mana boleh sebut? Cuba tanya orang buta huruf. Sebut kereta api, kereta api. Eja kereta api, boleh eja? Tak boleh, tak kena kah gapo ro. Tak kena. Sebut boleh kereta api. Nak eja kah ro, mana boleh? Buta huruf. Nabi tidak buta huruf. Nabi pandai membaca, tapi tidak belajar dengan manusia. Belajarnya dengan Jibril alaihi salam. Itu maksud itu. Baik. Ni. Dan keduanya daripada 5 syarat akil. Ada tu angka luar tu. Ada angka luar tadi tu. Angka 1 mana tahu ni? Bukan bawah. Apa? Tepi kiri. Kalau kita ni. Tak ada. Tak ada tu. Sama. Bawah. Kalau kita ni tepi deh. Tepi. Kita tu bawah. Dia kata mukallaf jin ketika diperanaknya alihah tu intaha tu yang baca jangan. Nama musannif berat. Itu rumus dia bagi. Intaha tu. Alihah intaha. Ada baca tu. Ada. Baca musannif sudah. Itu rumus dia bagi tadi. Habis perkataan musannif. Mukallaf ketika dia mukallaf jin tu bila dia mukallaf beranak terus mukallaf, itu maksudnya. Jadi beranak terus berakal terus balik itu. Jadi jin tu tak cerita lah. Ada beranak terus boleh apa semaya, boleh baca Quran, boleh tahu dah beranak je. Nasi kabus lah. tak ada gitu ni. Dan keduanya akil, berakal. Artinya tidak gila. Tapi gila bagaimana? Gila yang dia tidak cari pasal. Kalau gila cari pasal, tetap mukallaf. Mana? Cari pasal. Hatuk pala din dia. Apa gila? Mukallaf tu.
Mukallaf. Telai obat batuk kau berapa, telai klorok kau berapa nak jadi gila. Gila lagu tu, gila cari pasal mukallaf. Artinya kalau dia 40 tahun je gila dengan sebab cari pasal, maka siuman daripada gila wajib qada. 40 tahun dia tinggal semaya, puasa, wajib qada. Tapi kalau gila tak cari pasal, macam molek ini duk ngajar molek bangun pagi esok gila. boleh wallah naudzubillah min zalik. Kerana gila tu orang panggil apa ni? Ujian penyakit rai akal. Bangun-bangun makan gila. Ada pasal lanja bogam ke apa 40 tahun duk lanja bogam. Sudah. Sehat di kedai mamak. Buat betul aja. Kata, "Ustaz, Pak pasal aja. Ustaz gila 40 tahun dah. Allahu akbar, masya-Allah. Allah. 40 tahun tadi free hidup, tak payah qada. Karena dia gila. Tidak mukallaf karena wajibnya akil. Dan ketiganya balik. Tadilah cerita dah tadi balik sampai umur, sama dengan alamat atau dengan umur tu sendiri. Dan keempatnya daripada 5 syarat sampai seruan Rasul itu kepada seorang. Mana seruan Rasul tu siapa? Rasul bakit tapi seruan tak siapa? Tetap ahlul fatrah. Rasul bakit dah tapi tak siapa lagi seruan. Sebab Nabi Muhammad tu bukan macam Nabi-Nabi dulu. Kalau Nabi dulu diutus untuk anak beranak, kerabat, zuriat, kaum dia, orang kampung, masyarakat, bahagia dia, cawangan dia saja gitu ya, negeri dia gitu. Nabi Muhammad dah wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nazir, untuk semua manusia. Jadi kalau seruan dakwah tu tak siapa, maka tetap ahlul fatrah. Tetap ahlul fatrah. Dan kelimanya pula sejahtera panca indera. Panca indera mana yang kau tu ada satu bawah. Kalau kita ni bawah. Qaulul musannifi, panca indera yakni sifat mendapat, pendengar, penglihat, pencium. Banyak sangat tu. Pendapat, pendengar, pelihat, pencium. Kalau kira-kira dalam Quran sebut 3. Wala taqfu ma dalam Quran tu wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada. Itu kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi 3 ni untuk idrak ilmu, untuk mendapat ilmu. Mana akal, mana menjadi pendapat tu akal pendapat dia ni, mengidrak mendapat pendapat. Pendengar, di sisi adaknya Allah tak letak di anak telinga. Penglihat, di sisi adaknya Allah tak letak di jiri mata. Tengok. Jadi kalau tidak ada salah satu, tetap mukallaf. Mana? Buta tapi tak pekak, boleh dengar, tetap mukallaf. Kerana ada saluran boleh masuk ilmu tu, boleh diajar melalui pendengar. Kalau pekak tapi tak buta, maknanya tetap mukallaf kerana boleh diajar, tunjuk isyarat ke macam mana nak ni. Kalau nak laung kot telinga je tak ngah, enggak pekak. Senyap, awak relax dono gitu. Enggak pekak. Kalau tak ada dua-dua, maknanya dia buta capu bekak. Bila? Sebelum balik lagi, maka bukan mukallaf. Bukan mukallaf. Sebelum balik lagi buta capu bekak, artinya dia tu tidak mukallaf. Nak ajar mana? Nak tunjuk tak apa. Nak lawan kot spekar bok tak dengar, enggak bekak. Lepas tu nak masuk mana maklumat ilmu dalam kepala otak, tak ada saluran, maka bukan mukallaf. Kalau buta capu bekak sebelum balik. Tapi kalau selepas balik, itu mukallaf, kata setengah ulama. Mukallaf. Tu. Baik. Dan jikalau ada salah satu, ni sebut ni. Dan jikalau ada salah satu daripada pendengar atau pelihat sekalipun tu apa rayah tu, rayah. Kita tu kalau kita Jawi tu senang, ulama kita dulu terjemah tu ada style dia. Kalau bermula mubtada, ialah khabar akan sebagai maf'ul mutlaq, oleh fa'il. Ia senang itu. Jika in syartiyah tu ada jawab nanti maka. Kalau jikalau ni rayah ada pung lah ke. Pung kan ada apa rayah.
Itu cara ulama kita tu dulu, dia nak mudah kita tu terfaham ibarah. Itu jasa ulama tu. Jasa ulama Nusantara. Dan jikalau ada salah satu daripada pendengar atau pelihat sekalipun, yakni mukallaf juga, itu mana sekalipun tu, mukallaf juga, ada salah satu pendengar, pelihat ada, mukallaf. Pelihat, pendengar tak ada, tetap mukallaf. Gitu. Tapi kalau kita bahas lagi, ada khilaf tu. Kata setengah ulamanya, pelihat dengan pendengar ni ada hak kuat antara keduanya. Mana? Pelihat lebih kuat daripada pendengar. Melihat lebih kuat daripada mendengar. Kata setengah. Ini pendapat Imam Ghazali. Imam Ghazali kata pelihat lebih kuat daripada pendengar. Tu artinya kalau seorang tu tidak ada pendengar tapi ada pelihat, tetap mukallaf. Tapi kalau seorang tu tidak ada pelihat tapi ada pendengar, tidak mukallaf lagi. Sebab apa? Tak kuat. Pendengar tak kuat. Tak sikah. Tidak boleh dipercayai. Itu kalau kita bahagi lajak lagi kenapa? Melihat lebih baik daripada mendengar. Sebab kalau kita dengar tu, bila tentu kita tu betul yakin sungguh. Kena tengok sendiri dengan mata. Baru cakap sungguh. Baru yakin sungguh. Gitu. Maka tiada mukallaf kanak-kanak tu tafriq lah tu. Tafriqnya, maka tiada mukallaf kanak-kanak, tidak dikatakan mukallaf kanak-kanak, sobi. Dan yang gila, orang gila. Gila mana? Gila kita ayat tadi. Dan yang buta. Buta mana? Buta serta tuli. Betul tak? Buta serta tuli hak mana? Bukan mukallaf tu. Luar tu angkeba je tulis. Yakni buta tuli sebelum mumayyiz. Sebelum mumayyiz. Kalau kita layan tu sebelum balik. Bukan zakat sebelum mumayyiz. Kalau mumayyiz tu awal lagi pada balik. Mumayyiz tu awal lagi pada balik. Macam anak kita mau 3 tahun, 4 tahun. Mumayyiz dah tu. Terlalu tahik nak cari tengok makan tak? Dah makan. Makan orang 3-4 tahun. Cerdik dah dia. Nak makan tu, nak makan ni, siap sel pula. Beli roti apa-apa. Siap sel dah. Orang 4 tahun tu. Mumayyiz dah. Kalau lelaki tak lagi kata sebelum balik. Nyanyi kalau sebelum mumayyiz. Awal sangat tu mumayyiz tu. Tapi tak apalah. Tu kecil sebut kan. Lama kata link dia nak kritik tu guru pula. Berat aku kena gitu. Dan tiada mukallaf orang yang tiada sampai seruan Rasul kepadanya kepada orang tidak mukallaf. Maka tafriq pada kata tiada mukallaf. Maka kafir-kafir ahli kafir ahlul fatrah, iaitu kafir-kafir yang belum bangkit Rasul kepadanya kepada kafir-kafir. Mana? Seperti kafir-kafir Arab yang selepas wafat Nabi Ismail. Lain. Gugur ni. Jatuh situ. Hak ni cetak ni. Gugur sikit. Gugur sikit tu. Kadang-kadang boleh baca lagi. Mana? Dan tiada mukallaf orang yang tiada sampai seruan Rasul kepadanya kepada orang. Tidak mukallaf. Orang hak seruan Rasul tu tak sapa. Bila sebut kata tidak mukallaf, maka kafir-kafir bagaimana? Maka tafriqnya kafir-kafir ahlul fatrah, iaitu kafir-kafir ahlul fatrah tu kafir-kafir yang belum bangkit Rasul kepadanya kepada kafir-kafir. Lagu mana contoh kafir-kafir yang belum bangkit Rasul kepadanya kafir-kafir? Seperti kafir-kafir Arab. Kafir-kafir Arab yang selepas wafat Nabi Ismail. Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail. Dan belum bangkit Nabi Muhammad jadi Rasul.
dan belum bangkit Nabi Muhammad jadi rasul itu. Ni kerana Arab tu Nabi Ismail. Nah, tu kalau Nabi Yaqub itu Israel. Nabi Yaqub tu Israel. Nabi Yaqub tu gelaran dia Israel. Tapi orang kita ni Israel bedah ke nah itu ni Suhyuniyah, Zionis. Kadang-kadang tengok orang demonstrasi semangat nak marah ke Zionis ni. Laknatullah alal Israel. Astagfirullahalazim. Mengucap kalau syahadat balik tu. Minta laknat pada Nabi Yaqub. Bahaya tu. Israel tu Nabi Yaqub. Isra jalan malam, hamba Allah. Artinya Nabi Yaqub tu hamba Allah yang berjalan malam. Nah, Yahudi nama agama, Islam yang dibawa oleh Nabi Musa yang telah ditahrif, ditabdil oleh ahlul kitab Taurat, maka digelarkan agama Yahudi. Kenapa?